Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mula baca kitab ini dahulu pada 9 bulan Mac tahun 06 sampai malam ini kita sudah masuk ke tahun 4 bulan. Mula baca 9 bulan 3 tahun 06 yang kedua. Malam ni saya nak tamatkan pada bab yang terakhir. Saya akan buat satu kesimpulan akhir yang dia tambah suatu maklumat. Mungkin inilah juga yang menjadikan satu kebiasaan berulama-ulama dahulu. Apa yang dia tulis tapi dia berakhir dengan bab-bab sembahyang, khasnya yang menjadi masalah pada orang-orang awam. Pada malam ini di ujung kitab ini ada sebuah kitab kecil namanya Al-Bahjah Al-Madiyah. Al-Madiyah ini dia khusus untuk membincangkan masalah masbuk dengan muwafiq, muwafiq dengan masbuk dalam sembahyang. Memang masalah ini masalah kecil tapi dia besar, sebab dia melibatkan sah dengan tidak sahnya kita sembahyang. Mendengar masalah muwafiq itu biasa sangat kita jumpa dan sebagainya. Juga ada teknikal yang mungkin kalau silap teknikal ini boleh harus membawa kepada terbatal sembahyang. Jadi kita sadar sembahyang telah terbatal kerana kesilapan kita meletak diri kita dalam sembahyang berimam. Kita masbukkah dan kita muwafiq, satu masalah. Yang kedua, dia berbalik masalah masbuk muwafiq ini kepada masalah membaca Fatihah. Sebab kalau kita tertinggal Fatihah ataupun tidak baca Fatihah, memang tidak sah sembahyang. So, kita berpegang dengan hadis yang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak sah sembahyang, ataupun dia menafikan sembahyang macam tidak sembahyang bagi orang yang tidak sempurna membaca Al-Fatihah. Sebab itu masbuk muwafiq ini dia kaitan rapat dengan dia sempat baca Fatihah atau tidak. Sempat tu sempat sekadar mana dia sempat, dan berapa jarakkah yang boleh imam mendahului dia. Kalau dia mendahului imam, satu tak apa, tapi kalau sampai 3 batal. Tapi ini berapa rukunkah imam boleh mendahului dia sedangkan dia makmum? Itu yang dibahaskan. InsyaAllah cukup seperinci, tapi saya nak buat kesimpulan saja. Kita start daripada halaman 37 itu, ini mukadimah. Dia cerita pada dia pengarang kitabnya diminta oleh murid dia membuat satu ulasan khusus bagi masalah masbuk muwafiq. So dia bermula di halaman 38 tu lepas daripada 2 bait syair itu. Sebagai yang kedua, dengan jazam yang putus bagi orang yang muwafiq, yakni makmum yang muwafiq bagi imamnya. Maksud kataan muwafiq, wafaqa, bersama-sama. Muwafiq imam, dia bersama-sama imam. Arti dia hadir, dia sampai ke tempat sembahyang, di masjid, di surau ataupun di mana-mana tempat. Dia datang bersama imam, dia berdiri bersama dengan imam berdiri. Dia berada sama dengan imam. Sama mana kita bincangkan. Itu orang yang muwafiq. Kalau orang yang masbuk, imam telah mendahului dia. Kalau imam dia datang, imam dah semayang dah. Senang faham. Datang nak semayang, imam dah semayang dah. Kalau seorang, imam seorang saja pun tak apa. Makmum ramai, makmum seorang, imam seorang,
Adapun makmum ramai, dia datang makmum dengan imam yang sembahyang tak, yang dipanggil orang yang masbuk. Masbuk maknanya dia didahului oleh imam dia. Sabaka yasbaku, sibak, orang yang telah bersama-sama lebih dah. Sibak perlawanan, imam telah mendahului dia, orang itu dipanggil masbuk. Apa dia muwafiq? Muwafiq ini makmum yang muwafiq, yang sama bagi imamnya pada syarat yang uzurkan dia ketinggalan daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang. Kalau orang itu dia berstatus sebagai orang yang nama dia lah orang yang muwafiq, dia bersama dengan imam, tapi dia jenis makngai. Makngai tau, lepot tahu, jenis lah lambat, nak baca lambat, nak bismillah lambat, tunggu baca pun bismillah saja pun dekat seminggu pun habis tu. Dan orang jika dia muwafiq, dia diharuskan, dibolehkan dia imam tinggal dia dengan 3 rukun yang panjang, sebab dia kena perhabis juga Fatihah. Imam rokok, dia duduk iyyaka na'budu, dia pejam mata tak nampak imam dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka imam sembah Allah Muhammadah. Imam tunduk dah apa, dia bodoh ghairil maghdubi. Maknanya dia imam tu dahulu dia. Jika dia muwafiq, dia mesti sudahkan Fatihah dia. Imam boleh mendahului dia dengan 3 rukun yang panjang. Nabi juga Fatihah. Faham dulu? Kalau 3 rukun panjang ni dia duk ghairil maghdubi, tak habis juga lagi. Imam akan masuk rukun panjang yang keempat. Maka pada ketika itu dia sudah boleh pilih dah, sama ada nak terus ikut imam atau dia kena mubarakah. Itu pokok dia. Diuzurkan dia, iaitu yang dikehendaki rukun yang ketiga, yang rukun yang 3 itu, iaitu rukuk dan sujud. Maka tiada dikira-kirakan daripadanya rukun yang pendek, iaitu i'tidal, duduk atau ada sujud. Makna dia boleh terus membaca Fatihah dalam sembahyang dia tadi. Imam boleh mendahului dia. Kalau 2 rukun sahaja dahulu, dia kejar di belakang lah. Dia kejar sampai dapat sama dengan imam. Bila imam masih berada pada 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk 1 rukun, dia duduk iyyaka na'budu. I'tidal tidak kira, sebab dia rukun pendek. Sebab dalam sembahyang mana pun rukuk boleh lama, i'tidal tidak boleh lama, sujud boleh lama, duduk antara 2 sujud tidak boleh lama. Tapi rukun pendek. Maka dia boleh, imam mendahului dia 3 rukun panjang. Rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Itu 3 rukun panjang. So, tak bilang i'tidal sebab dia pendek, tak bilang duduk antara 2 sujud. So 3. Kalau dia sempat habis Fatihah, dia rukuk, i'tidal, dia kejar imam dari belakang dia sampai sempat sama tu imam, dia sah sembahyang dia dan dikira rakaat sepenuhnya. Tapi kalau dia tidak sempat rukuk, imam sudah bangun dari rakaat yang pertama tadi, itu yang 2, bangun sampai baca Fatihah, rakaat yang kedua dia baru waladhdallin, ya Allah punya lama.
maka dia telah luput. Dia habis dah status makmum dia. Dia tidak boleh ikut imam dah. Boleh juga ikut imam pada ketika itu, dia kena ubah status dia daripada makmum yang muwafiq kepada makmum yang masbuk. Iaitu dia ikut imam sebab dia tu dia lagi ni dua orang dalil lagi ni. Imam dah mengurutkan yang kedua lah. Dia ubah status dia jadi orang masbuk, dia ikut imam kalau boleh habis ketika tu, dan dia kena sambung satu rakaat yang kemudian sebab dia dikira orang masbuk. Itu intibati dia katakan juga. Dan kehendak orang muwafiq itu, mereka yang dapat akan dia daripada qiyam imamnya masa yang dapat baca Fatihah. Aduh, makmum yang muwafiq yang sama imam, iaitu dia sempat takbir ihram dengan imam memberi masa, imam ada masa membaca ayat termasuk Fatihah pada kira-kira orang biasa habis baca Fatihah. Orang biasa. Ini tak biasa ni. Dengan cara dia, kau kira dia berat lah. Kalau masa itu dia dapat bersama dengan imam, macam dia orang yang muwafiq. Orang muwafiq kena habis baca Fatihah. Itu dia punya key dia. Kalau orang yang masbuk, salah. Dia tidak payah habis baca Fatihah. Orang muwafiq mesti habis baca Fatihah. Okey, masa yang cukup untuk dia baca Fatihah orang yang biasa. Bacaan orang pertengahan tiada diaktibarkan dengan bacaan dirinya. Tak boleh lah, memang dia lambat maknai. Dan tiada pula dengan imamnya, tak dikira dengan imam dia baca, ambil yang pertengahan saja. Barang siapa mendapat akan dia masa yang tersebut itu dalam qiyam imamnya, berdiri imamnya, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya sama takbir dengan imam lebih haram, atau lainnya imam sedang baca Fatihah dan sebagainya, maka dinamakan dia orang muwafiq. Senang faham yang orang yang sempat bersama-sama dengan ihram imam ataupun terlambat sedikit daripadanya, tapi masa yang ada itu cukup untuk dia baca Fatihah dengan sempurna. Bagi orang yang pertengahan, orang itu namanya orang muwafiq. Orang muwafiq wajib membaca Fatihah selepas imam sepenuhnya. Dia mudah dia, kalau dia sedap diri dia kata dia lambat baca Fatihah, jangan tunggu imam baca waladhdallin amin, ikut. Kalau semayang jahat, semayang kuat, dia boleh ikut imam baca alhamdulillahirabbil alamin, ikut. Ar-Rahmanir Rahim, ikut. Pasal kalau tak ikut yang tu, imam baca inna a'tayna, kacau. Inna 3 ayat, Fatihah 7, 3 dengan 7 mana lawan. Sebab tu dia kena baca awal, tapi jangan mendahului imam. Dengan bahasa baru, jangan lawan tokek. Lawan tokek dia maklum. Okey, faham. Muwafiq kena habis baca Fatihah. Jangan kisah imam tunduk-tunduklah, tapi dengan syarat jangan sampai lebih 3 rukun banyak. Okey. Orang ini, orang muwafiq ini, diuzurkan dia, maknanya diberi excuse kepada dia. Dia boleh melawan tokek, dia boleh tidak ikut tokek. Dia uzurkan dia, baginya 3 rukun yang panjang ketinggalannya. Imam boleh tinggal dia dengan 3 rukun panjang tadi daripada imamnya. Maka jika selesai dia orang itu bahawa masuk imamnya rukun yang keempat, jika dia baca Fatihah, selesai Fatihah, imam sudah masuk rukun yang keempat. Rukun yang keempat ialah berdiri pada rakaat yang kedua. Okey,
iaitu membaca tasyahud akhir contoh, atau berdiri imam pada qiyamnya dan tiada mengapanya jika telah mendahulu akan dia duduk istirahat. Jadi kalau imam tadi daripada rakaat yang pertama, lepas daripada sujud yang kedua, lepas sujud yang kedua dia kena terus bangun rakaat yang kedua kan. Memang di antara selesai rakaat yang pertama nak bangun rakaat yang kedua ada duduk, dia panggil duduk istirahat, duduk sekejap. Duduk itu bukan rukun. Imam duduk tidak kira rukun, maka dia baca lagi 3. Jangan tunggu sebab imam telah berdiri betul barulah dia terlepas peluang menjadi makmum pada ketika itu. Sudah katakan menolakkan dia duduk istirahat apa, atau barang yang menyerupai rupa rukun sekalipun, duduk begitu tasyahud awal duduk tak apa, maka rukuk dia, yakni sebelum lagi imamnya masuk rukuk yang keempat. Kalau dia tempat rukuk, imam belum lagi masuk rukun yang keempat, maka dia sempat menjadi makmum, sah sembahyang dia, dia ikut imam dari belakang, selesailah sembahyang dia sempurna, maka didapat akan rakaat. Dan hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya. So dia kena ikut sembahyang diri dia lah, jangan ke imam. Daripada dia baca Fatihah habis, dia rukuk, ya tidak, sujud, duduk antara sujud yang kedua, baru sambung rakaat yang kedua. Dia kena sambung sembahyang dia lah. Dia seorang diri, tapi tak apa, katakan imam jangan lebih daripada 4 rukun yang banyak. Masuk pada rukun yang keempat, maka didapat akan rakaatnya. Okay, dia dapat rakaat, tak payah sambung, tak payah sambung lepas imam sembahyang, tak payah sambung, cukup sempurna sembahyang, cuma dia lambat sikit saja. Hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya tadi. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat, seperti bahawa sampai lagi muka qiyamnya yang memadai baca Fatihah padanya, atau pada duduk bagi memadai baca tasyahud akhir sekalipun, tak apa, asalkan jangan imamnya mendahului dia dengan 4 rukun yang panjang, maka kekallah dia sebagai seorang makmum yang sah sembahyangnya. Dan jika adalah makmum yang munafik, dan jika adalah makmum yang muwafiq itu tersebut belum lagi sempurna baca Fatihahnya, padahal imamnya masuk rukun yang keempat, artinya sampailah imamnya kepada tempat yang memadai diri baca Fatihah, terduduk, maka yang memadai baca akan tekan akhir, makmum tersebut luputlah rakaatnya. Tiada boleh lagi ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya, kerana sudah luput rakaatnya. Maka disuruh pilih antara 2 pekerjaan. 1, dapatkan rukun yang ada imam padanya. Tadi lah, dia sedang berdiri baca Fatihah, imam telah mendahului dia sampai rukun yang keempat, imam dah berdiri pula ada rakaat yang kedua, dia masih lagi baca Fatihah. Maka itulah saya sebut awal tadi, ulang lagi sekali, maka dia ada 2 pilihan. 1, dapatkan rukun yang ada imam padanya. Kalau imam sedang berdiri pada rakaat yang kedua, dia pun ikut imam rakaat yang kedua dengan meninggalkan rukuk dia, tinggal sujud dia, tinggal segala-galanya, dia berada dengan imam rakaat yang kedua, maka dia pada ketika itu menjadi orang masbuk. Masbuk, dia ikut imam sampai terus, imam bagi salam, dia kena sambung yang akhir 1 rakaat, kerana yang awal tadi dia tak sempat. Tapi soalnya itu kalau Fatihah rakaat yang pertama yang tak sempat, tapi adakah orang itu akan sempat rakaat yang kedua, yang ketiga? So yang keempat lagi pendek. Sebab yang keempat juga sembahyang Isya, imam baca
Fatihah sahaja, tak baca ayat. Ini dalam keadaan imam baca Fatihah, baca ayat. Ayat apa? Lam yakudin. Pun tak sempat juga. Adakah yang lain dia boleh sempat? Itu nak kena faham. Kalau dia tak sempat, dia wajib ambil yang kedua. Dia ikut yang pertama ni, dia ikut, dia jadi masbuk. Dan ditinggalkan baca Fatihah, dia tak baca Fatihah lah. Dan mengerjakan aturan sembahyang, dan tak mengerjakan aturan sembahyang dirinya, kerana rekaatnya itu luput. Dan dapat akan imamnya supaya jangan jadi batil. Dia kena ikut imam. Jika tidak, dia batal sembahyang. Dia ikut macam mana? Imam dah dahulu 4 rukun dah, nak ikut dari belakang, tak boleh dah. Istighfar. Maka dia kena ambil yang kedua. Kalau dia terus yang pertama juga, nak ikut imam juga, sedangkan imam dah nak rokok pula dah yang kedua, walau tali tak bebek banyak. Maka dia tidak boleh niat ikut imam pada ketika itu. Jika dia niat ikut imam juga, terbatal sembahyangnya. Maka dia ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, sebagai yang kedua terakhir ujung. Dan ada kalanya ia pilih, ia niat mufarakah. So, orang tadi ni saya nampak inilah yang lebih selamat. Sebab kalau yang pertama tu dia tak sempat dah, tak sompek, mana nak sompek tu sampai akhir lah. So, orang yang ni kena masuk kursus semula lah, nak baca cepat macam mana. Ada, tak ramai, tapi ada ni, ada. So, yang kedua, dia niat mufarakah dengan imamnya. Maka tatkala ia kerjakan, tatkala dia pilih mufarakah. Apa dia mufarakah? Mufarakah, dia berpisah. Parah, macam huratul nikah, huratul zawaj, dipisahkan perkahwinan, maknanya dia pasah ataupun diceraikan. Mufarakah sembahyang ini dia niat tidak lagi mau mengikut imam tu. Pasal apa? Laju sangat baca. Laju apa? Orang lain semua sempat, yang seorang tak sempat. Sabar. Mufarakah dia niat dalam hati dia. Tak payah sebut lah imam aku mufarakah, tak payah sebut lah. Dia niat dalam hati dia, saya mufarakah, gunakan istilah itu. Ataupun saya tidak lagi boleh ikut imam, nak semayang seorang diri, nak semayang munfarid, semayang seorang, tak apa. Macam dia laju sangat, tak boleh apa. Tetapi itu dia kerja ke atas aturan semayang dirinya. Dia macam semayang seorang diri, dia kena Fatihah habis, baca ayat, baca rokok, yang tidak macam biasa. Maka memadahlah rekaatnya itu dibilangkan baginya. So dia kena bilang rekaat dia sendiri, buat itu telah habis sembahyang sendiri. Pada ketika itu dia hanya dapat pahala sembahyang seorang diri dan tidak dapat pahala berjamaah, melainkan sekadar daripada awal sampai naik mufarakah. Para jamaah dia diberi daripada dia niat jamaah tadi makmuman sampai dia niat mufarakah. Lepas tu dia sembahyang seorang diri. Okey. Dan sebenarnya telah menyebut oleh Nazim rahimahullah dalam nazamnya. Tuan-tuan dah mengatakan bahawa dalam fiqh ni, kesemua masalah fiqh, semua masalah, semua bab, ulama telah menyusunkan dalam rangkap-rangkap syair yang dipanggil Matan Zubat. Matan Zubat ini satu syair Arab, memang amat payah lah. Syair Arab saya tak buat. Dia susun ke semua hukum fiqh, daripada semayang, daripada niat semayang, semua bab, sampai bab jihad, bab zakat, semua sekali dalam beberapa nazam, bit-bit syair. Dan salah satu yang ditulis, yang disusun oleh ulama Matan Zubat,
ialah ini. Dia bukan saja fiqh dan dalam nahwu, dalam grammar Arab, Arabic grammar, dia punya nahwu. Ibnu Malik buat Alfiyah. Ibnu Malik Alfiyah, Alfun makna 1000, Alfiyah dia buat 1000 bait, 1000 rangkap syair yang dalam itu mengandungi kesemua undang-undang, peraturan, hukum dalam bahasa kaedah bahasa Arab. Dia boleh buat. Syair Arab ni yang susah, yang ujung tak bagi sama lagi, boleh timbang dia sama. Melayu tak apa, nasi lemak buah bidara hantam saja. Tapi tidak, dia ada dia panggil bahat ada wazan, ada timbangan dia. 1000 bait dia buat. Okey. Di antara bait yang disebut ini, dia kata ditulis ada 8 masalah. Tiada berlaku khilaf padanya ada ulama mutaakhirin. Di antara bait yang ditulis dia sebut ada 8 masalah. 5 masalah tiada berlaku khilaf ulama padanya, mutaakhirin yang terkeren, dan 3 masalah berlaku khilaf. Bila khilaf maknanya boleh ikut mana-mana pun, terutama khilaf dalam mazhab yang sama. Ini khilaf dalam mazhab Syafi'i, boleh ikut. Hatta khilaf dalam berbagai mazhab pun boleh ikut, tapi kena ada beberapa syarat. Macam khilaf antara Syafi'i dengan Maliki, khilaf Maliki dengan Hanbali, khilaf Maliki dengan Al-Laisi dan sebagainya, tak apalah. Khilaf ada perbezaan pendapat, ada hujah masing-masing. Memanglah bukan kita saja khilaf, zaman sahabat lagi pun dah khilaf, zaman Nabi ada apa dah khilaf, Nabi wafat khilaf. Maka kita jangan jadi besar masalah khilaf. Okey. Dan 3 masalah berlaku padanya khilaf antara mereka itu, dan tinggalkan satu masalah yang ke-9 sebab berlaku padanya khilaf. Itu poin saya. Ini di antara bait ataupun di antara rangkap syair dikatakan man fi qira'atin li'ajzihi bati'ah aw syakkun hal qara'a wa man laha nasiyah. Tengok bila bait pertama bati'ah, wujud nasiyah, itu dia punya wazan. Tak apa yang penting apa makna dia. Makna dia bahawa orang yang lambat membaca keranalah kejadiannya, kerana tabiatnya. Orang yang lambat baca Fatihah kerana tabiatnya, dia pun perangai dia, kelakuannya begitu, bukan sebab lambat itu kerana was-was. Ada yang lambat baca ni ada 2. Satu yang dia baca memang dia lambat, kedua dia baca cepat sampai kepada iyyaka na'budu. Tadi baca alhamdulillahirabbil alamin. Orang dia makbul dah hujung dah. Jadi iyyaka baca lah tak? Iyyaka na'budu. Yang jenis itu tu seminggu tak habis tu. Jadi orang yang lambat baca kerana sifatnya, kebiasaannya memang lambat itu, maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah. Orang yang tabiatnya dia memang lambat baca Fatihah, dia pergi semayang dengan imam, sempat takbir ihram sama dengan imam tunduk dah rukuk, dia tak habis Fatihah, dia tidak boleh ikut imam dengan terus rukuk sedangkan Fatihahnya belum tamat. Dia kena tamatkan Fatihah dia. Itu. Tiada boleh ia gugur membaca Fatihah daripadanya sesuatu seperti hukum orang yang menyahaja tinggalkan dia. Macam orang yang sengaja tinggal Fatihah saja, tak baca Fatihah. Seperti imam rukuk. Bolehkah dia rukuk? Tak boleh. Dia mesti ingat balik, dia tinggal, dia kena baca habis Fatihah. Tetapi adalah orang itu jika ia boleh mentamamkan Fatihahnya dahulu,
daripada turun imamnya maka sujud, kepada sujud maka dapat rakaat. Ini satu daripada yang tidak khilaf. Tadi yang kita sebut pada mula tadi itu, yang sampai 3 rukun panjang itu ada khilaf. Yang tidak khilafnya, yang ulama semua kata ijah, dia jangan sampai imam tu sujud. Dia kena cepat baca, cepat. Itu dikatakan bahawa yang pertama yang tidak khilaf, dia mentamamkan Fatihahnya dahulu daripada turun imamnya kepada sujud, maka didapat rakaat. Dia dapat rakaat. Dan jika tiada, boleh ia mentamamkan Fatihahnya sebelum lagi turun imam pada sujud, wajib ia niat mubarakah. Ini yang tidak khilaf. Khilaf yang tidak bersalahan ulama. Kita semayang, kita terlambat, jangan sampai imam sujud. Dia boleh imam rukuk, dia baca Fatihah boleh, yang i'tidal dia sambung Fatihah dia boleh. Jangan sampai imam sujud. Sebab imam sujud, dia nak buat macam mana, atau dah khilaf. Yang tidak khilafnya, jika dia sempat sujud bersama dengan imam lepas dia rukuk, yang tidak sujud, maka dia dapat rakaat itu dengan imam, sebab dia orang muwafiq. Dan jika tiada, jika tak buat demikian tu, jika tiada, batal sembahyang. Aku jangan baca jika tiada batal sembahyangnya, mana lagu tu ni? Jika tiada, koma sepatutnya. Jika dia tak buat demikian, maka batal sembahyangnya. Tapi sebelum batal, dia boleh niat mubarakah. Jika tak niat mubarakah, dia mesti ingat imam juga, maka dia batal sembahyang. Ini yang tidak khilaf. Yang tadi khilaf. Bila khilaf tak apalah, ada ruang. Dan sigirnya pada orang yang was-was ni. Jadi dia tinggal Fatihah sebab dia lambat baca. Kenapa lambat? Saja. Daripada kecil ke begitu dah. Slow semua. Makan slow, minum slow, kahwin pun slow. Yang ini dia jenis wah-wah tadi. Yang baca patah balik. Dan sigirnya pada orang yang was-was, yang sudah jadi seperti kejadiannya, dari tabiat dia lah, tu dah. Saya teringat ada memang tabiat. Kalau dia lambat sampai ke pejabat, memang janji dia suka lewat, datang lewat mesyuarat, memang. Kalau dia tahu dia lewat, dia siap awal lah. Sebelum subuh dia kena sampai. Tapi dah tabiat tu dia tak boleh. Dia macam ni. Kalau orang yang jadi seperti kejadian ni, dia betul dia tabiat ada. Sekira-kira tiada boleh lagi, tak boleh dah. Tak boleh betul dah. Tiap-tiap orang yang melihat akan dia dapat ia meninggalkan dia. Memang orang tengok dia, memang dia tak boleh. Boleh. Bahawa kita hubungkan kepada orang yang lambat gerak diamnya, barang yang tersebut, maka pada ketika itu dia tidak lagi boleh menjadi makmum kepada imam yang memang sembahyangnya sederhana. Orang biasa boleh ikut. Kalau orang yang ini tidak boleh ikut, sama ada dia boleh ubah, membaca cepat. Yalah, cepat pun jangan sampai kepada rosak hukum membaca Al-Fatihah. Boleh. Tapi yang pentingnya jika dia tak boleh, memang dia tak boleh lah. Maka dia diuzurkan, dia tidak payah ikut imam, maka dia sembahyang seorang sampai bila-bila. Melainkan dia improve diri dia, dia akan baca cepat. Dan antara baca cepatnya, dia terus, dia jangan baca doa iftitah. Satu daripada jalan keluar, orang tadi bila sama takbir dengan imam, dia tidak usah membaca iftitah. Itu bukan rukun, hanya sunat saja. Sunat pun bukan sunat ab'ad,
sunat hay'ah, sunat biasa. Dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dia akan terus baca Fatihah. Sebab kalau dia sibuk dengan baca wajjahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wajjahtu, tinggalkan yang sunat, buat yang wajib sahaja untuk membolehkan dia mendapat pahala sembahyang jamaah. Itu yang disebut sebagai ini. Ada masalah? Okey, di bawah tu, lepas daripada bait syair itu, dua masalah yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Ada 2 lagi masalah yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Orang ini dia boleh imam mendahului dia dengan 3 rukun tadi. Pertama, orang muwafiq meninggalkan Fatihah, ia membimbangkan membaca doa iftitah, maka rukuk imamnya dahulu daripada bahawa dapat ia mentamankan membaca Fatihahnya, sama ada ia dibacanya atau belum lagi dibacanya, maka diuzurkan dia ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Ini mungkin satu surah, satu gambaran kebetulan dia jadi makmum kepada imam yang sedang semayang. Dia ingat imam ini akan membaca ayat panjang, Fatihah pun membaca dengan panjang, dengan maksudnya tidak baca wasal ke semua. Dia mungkin baca ayat panjang, lepas tu dia duduk sibuk baca iftitah dengan anggapan dia ada masa untuk membaca Fatihah. Rupanya lepas iftitah dia baca, start dengan dia baca Fatihah saja, imam sudah rukuk. Orang ini dia masih status dia muwafiq, dan dia kena terus baca habis Fatihah, di-excusekan kepadanya, diberi uzur kepadanya, imam boleh mendahului dia dengan 3 rukun banyak. Diuzurkan dia ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu, maka sebut oleh nazim, jadi penganjur yang membuat bait tadi, orang muwafiq supaya keluar orang masbuk. Ini dia bukan orang masbuk. Kalau orang masbuk boleh tinggal Fatihah, dia orang muwafiq tidak boleh tinggal Fatihah. Yang membimbangkan baca yang sunat, dia sibuk baca sunat, Fatihah dia tak habis, maka dia dihukum keadaannya tak boleh, kena habis Fatihah juga. Sebab mengapa tadi yang duk sibuk baca iftitah dan dia sunat saja, maka adalah bagiannya hukumnya lagi dia akan datang kedua. Yang keduanya, orang yang muwafiq itu sebab menanti akan saktah imamnya. Ada yang kedua ni, gambaran yang kedua, orang yang sembahyang dia muwafiq dia sembahyang sama dengan takbir atas imam. Dia nak baca Fatihah hanya bila lepas imam baca Fatihah, lepas saktah. Saktah apa dia? Suatu masa rehat di antara habis Fatihah dengan membaca ayat. Memang ada suatu saktah lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Memang ada suatu interval antara imam habis Fatihah dengan nak baca ayat. So, makmum ni dia tak baca lagi Fatihah lepas waladdallin amin itu, nak start baca Fatihah dia bila imam mulai baca ayat. Dia nak ambil sunat saktah sama dengan imam. Tunggu imam tak baca ayat, lepas tu tiba-tiba Allahu Akbar, rukuk ada. Sudah. Di anda memang berlaku lah. Jangan lambat satu. Nak ambil sunat yang kedua, lepas waladdallin amin, bacalah Fatihah. Dah. Nak tunggu lagi imam selesai saktah maknanya interval sekejap, diam sekejap.
Imam baca ayat sepatutnya, imam tidak baca ayat, rupanya imam itu terlupa semua ayat. Yang dia boleh yang tu je. Tunduk dah punya. Apa nak buat? Orang muwaffiq itu menanti kata imamnya, sebab menuntut bagi sunat. Dia membaca kemudian Fatihah, imamnya tiba-tiba tiada berdiri bagi syakatah itu, hanya selesai Fatihahnya lalu rukuk. Tak ada habis Fatihah ada, imam rukuk. Atau dibacanya surah yang amat pendek. Imam Qaulul Amin dia baca juga surah, tapi Inna A'tayna wal Masrib pendek, 3 ayat. Dibacanya surah yang amat pendek, tiada sempat dia membaca Fatihah. Atau sempat tapi tak tamat, tak sempurna, maka diuzurkan ketinggalan 3 rukun itu. Maka dia masih menjadi muwaffiq dan dia diuzurkan kepadanya tinggal 3 rukun. Jika lebih 3 rukun yang panjang tadi, maka dia boleh pilih sama ada nak mufarakah, nak bercerai dengan imam dia buat seorang diri, atau dia terus ikut imam di tempat mana imam berada, tapi dia sudah menjadi orang masbuk. Lepas daripada imam itu bagi salam, dia kena sambung 1 rakaat, kalau yang tinggalan 1 rakaat saja. Itulah kesimpulan yang akhir ni diulang balik soal yang sama. Cuba kita buat kesimpulan. Bila salat atau bila sembahyang ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, umat Muhammad, dia menjadi suatu landmark, benchmark, landmark di antara Islam dengan tidak Islam, iman sebenar dengan tidak iman sebenar. Benchmark dia ialah sembahyang. Bukan sembahyang yang bermaksud gerak-geri yang dikatakan ibadat ritual, ibadat yang biasa kita buat jadi macam sistematik. Tidak. Dia ibadat yang dibuat itu dibuat yang sempurna. Sempurna. Ada 3 pergerakan yang perlu kita ingat balik. Satu, ada pergerakan anggota, dia panggil rukun fi'li. Yang kedua, pergerakan tutur kata, dipanggil rukun qauli. Yang ketiga, ada rukun khusyuk dalam hati, dipanggil rukun qalbi. Istilah-istilah ini walaupun tak mesti kita hafal, tapi kita kena tahu ada 3 komponen, 3 perkara yang termasuk dalam satu benda yang nama dia salat. Apa dia? Jika ada perbuatan, macam kita pergi bergerak nak pergi ambil semayang, basuh, itu kita masih rukun fi'li. Datang ambil sejadah, hampas sejadah, kita menghadap, badan kita sedikit tegak, itu rukun fi'li. Kita angkat tangan Allahu Akbar, itu rukun fi'li kita kena buat. Sampai termasa kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk yang betul. Bukan rukuk itu rukuk betul, rukuk yang tak betul. Rukuk itu mestilah mengandungi, memenuhi keadaan rukuk dengan belakang kita, kepala kita sekalian dulu sampai sujud. Okey, itu kesemua dipanggil rukun fi'li, kita kena buat. Makna dia physically kena tunduk, kena patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kedua, datang rukun qauli. Rukun qauli ni dia ada di samping kena buat, ada yang kena cakap. Kena
rukun qauli dalam sembahyang ada dua dia. Dia rukun. Jadi macam rukun fi'li, dia betul, itu rukun. Rokok itu rukun. Sujud itu rukun. Kena buat betul. Rukun qauli, rukun yang kena baca, yang mesti baca. Baca menyebut, ada masa baca jahar baca dengan kuat tu sekadar yang munasabah, dan ada masanya baca perlahan, dipanggil sir. Kedua-dua ada rahsia, mengapa jahar, mengapa sir. Macam saya pernah sebut, saya katakan bahawa bila Quran menyebut ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah dunal jahri minal qaul, berdoalah kepada Allah Tuhan kamu dengan tadarru', dengan sifat merendah diri. Tadarru' ini, rendah diri ini bagi makna kita sesuai dengan tempat keadaan suara. Dunal jahri, jangan terlampau kuat. Al-jahru dengan memekik-mekik, jangan kuat-kuat sangat. Tapi kena ada tafsiran sebab apa bezanya jahar dengan sir. Sekarang ini kalau saya pakai mic ini, saya cakap perlahan sendiri pun sebab belakang orang dengar. Kalau macam semayang jaharah itu dalam tarawih, imam bunyi dengar seluruh dunia melalui internet, melalui televisyen, siaran. Baca perlahan, orang kesemua dengar. Boleh baca kuat pula, tak pakai mic, orang tak dengar, orang belakang. Sebab saya kata ini bergantunglah kepada kita untuk menilai. Tadarruan, kita berdoa dengan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sesuai. Dunal jahri, jangan terlampau memekik-mekik ataupun jahar terang sangat minal qaul. Balik kepada sembahyang. Sembahyang jahar, sembahyang malam biasanya. Bukan kesemua sembahyang malam itu baca jahar. Sebab kita sembahyang malam, macam malam ni kita sembahyang sunat, apa namanya, qabliyah tadi. Kiam malam lah maghrib, sembahyang qabliyah dengan ba'diyah sembahyang. Kita baca perlahan. Semua orang tak baca masing-masing. Tapi bila sembahyang waktu maghrib, imam baca jahar. Okey. Ini sekurang-kurang anda akan teringat bahawasanya pada awal sembahyang dahulu, semasa mula diwajibkan sembahyang, siang pun baca perlahan, malam pun baca perlahan, kerana takut didengar oleh musuh dan identiti orang itu terbongkar. Dia telah meninggalkan agama berhala, dia mengikut agama Nabi Muhammad yang boleh menyebabkan nyawa mereka terancam. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu pun, dalam keadaan sembahyang cara sil itu pun, mereka tidak pernah tinggal sembahyang. Sembahyang itu mungkin kena bayar harga dengan penyiksaan anak isteri, rumah kena bakar, harta kena rampas, mereka mungkin dibunuh. Sil baca perlahan pun mereka buat. Sedangkan kita berada pada zaman tidak pernah ada orang yang kena seksa kerana sembahyang, sama ada perlahan ataupun jahat. Sebab saya kata rukun qauli ini ada hikmah dia, maka kena buat. Tapi dua sahaja yang kena baca. Satu Al-Fatihah, dia rukun. Yang kedua At-Tasyahud. Ini pun At-Tasyahudul akhir. Tasyahud awal dia sunat abad, boleh tinggal, sengaja pun boleh, terlupa pun tak apalah, boleh sujud sahwi.
Itu yang akhir. Sebab itu bila rukun dua ni rukun qauli, kena pastikan kedua-dua ini ditunaikan dengan betul pada segi hukum akam dia. Dua. Dan yang ketiga, rukun qalbi. Rukun qalbi ini parti daripada sembahyang. The gist of the prayers ialah khusyuk. Al-Quran menyebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beroleh kejayaan dah. Aflah. Dunia pun dia berjaya, akhirat pun berjaya. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam sembahyang mereka, dalam solat mereka khusyuk. Makna khusyuk, makna tadarru', makna ketundukan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lepas itu dalam technically dalam ibadat mana pun khasnya kita lah, memang tidak ada peraturan yang begitu halusi nak menyempurnakan. Ada ulama yang telah mendetailkan peraturan itu, termasuk dalamnya ini masbuk dalam muwafiq. Zaman awal, zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum timbul hukum masbuk muwafiq, sahabat yang terlambat untuk mendirikan salat bersama dengan Nabi, untuk muwafiq dengan Nabi, untuk bersama dengan Nabi, agak terlambat. Nabi dah semayang dah, mereka dengan Nabi semayang bekerja di belakang, semua orang berlari. Seulang balik, zaman awal sebelum orang tahu hukum masbuk muwafiq ini, akan ada orang yang dah kereta jam, tak ada speaker, tak ada, main agak-agak saja. Kalau hari yang ada hujan dan sebagainya, taruh matahari itu pakai agak-agak. Tapi dia kan Nabi duduk semayang dah, seorang akan lari sampai tempat semayang. Bila berlaku demikian, Nabi telah memberi suatu pengajaran kepada mereka. Hadis sahih yang bermaksud jangan kamu berkejar, berlari untuk menunaikan solat. Dia mengganggu. Tak baik kalau orang kita tengah sembahyang, belakang orang lari ni, tapi kita balik tengok apa kono ni. Dah Nabi katakan hudud, alaikum bil hudud, hendaklah kamu tenang masuk. Biarlah imam nak semayang, kamu pergi biasa sampai terus semayang, ikut imam. Apa yang kamu tertinggal, maka hendaklah kamu sempurnakan kemudian. Kamu orang masuk. Maknanya sudah ada hadis tentang masbuk ini tadi. Datang, buat apa yang kamu patut buat, berada rakaat yang di mana, ikut imam. Jangan tunggu. Jangan, setengah orang dia tunggu kalau imam sedang rukuk atau imam sedang sujud, dia tunggu supaya imam ni nak sambung ke ayat yang kedua ke, nak baca tahiyat, bagi selesai dulu waktu ikut. Tak, sampai sahaja kebaikan semayang, terus takbir, niat. Kalau dia nak, kalau imam sedang rukuk, maka kita terus rukuk. Imam sedang tahiyat, terus baca tahiyat. Bila dapat kira rakaat tadi, bila kamu masbuk, tak apa, tak habis Fatihah pun tidak mengapa, ikut imam, sempat rukuk sama dengan imam. Kalau pun satu baca satu ayat daripada Fatihah sahaja, Bismillahirrahmanirrahim, kamu tunduk, maka tunduklah. Dan jangan imam sudah nak rukuk,
kita Allahu Akbar, imam rukuk dah, kita terus baca Fatihah juga sampai kepada imam tu i'tidal. Jangan berbuat demikian. Pasal dibalik kepada hadis innama ju'alal imam liyahtamma bikum fa idza kabbara fakabbiru idza raka'a farka'u. Sebab hadis yang bermaksud Nabi kata dijadikan imam kepada kamu itu supaya kamu ikut dia. Dia takbir, kamu takbir, dia sujud, kamu sujud. Dia rukuk, kamu sujud. Dia rukuk, kamu rukuk. Sujud, kamu sujud. Dia salam, kamu salam. Bagi kes tadi itu, dia datang, imam hampir kepada rukuk, dia takbir, dia baca terus Fatihah berapa ayat yang dia boleh, imam rukuk, maka dia kena terus rukuk. Kalau satu ayat dia baca, satulah, dan dia ketika dapat rakaat. Tapi kalau dia masalahnya dia baca Fatihah juga, imam telah selesai rukuk dah, i'tidal dia baru nak rukuk pada ketika itu, artinya dia tidak sempat dengan rukuk imam, maka dia tidak dapat rakaat itu. Padahal dia pada ketika boleh dapat sebab dia masbuk, dia bukan muwaffiq. Itulah di antara isyarat kita yang tadi itu. Bila mai rukun yang terakhir, rukun qalbi itu, dibalik kepada hati kita, hendaklah berada dalam salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, faham apa yang kita buat, faham mengapa berlaku pergerakan itu, dan mengapa kita patut menjaga salat sampai tidak, kalau boleh tidak satu pun daripada salat yang kita buat itu ada cacat ataupun ada celah. Allahu a'lam. Saya nak jawab soalan pelan ni, banyak habis soalan ini. Dan lepas ini saya nak mula mengulas dahulu isu-isu semasa yang akan saya bentangkan hujah-hujah, yang di antaranya saya akan memperincikan ibadat yang kita buat. Contohnya lepas kita bagi salam, setengah-setengah orang dia tak mau buat apa dah. Lepas salam dia caw. Kita ada baca itu, baca ini dan sebagainya. Sebab kita ambil di mana hujah-hujah yang syarak. Doa, sepatutnya berdoa seorang, mana baik doa seorang-seorang dengan doa jamaah ramai ni. Itu hujah dia ambil di mana. Itu isu semasa yang semakin hari semakin menjadi masalah dia kata dibentangkan. Mungkin saya akan jelaskan nanti masalah-masalah mati boleh baca Yasin ke tidak, boleh baca apa ke tidak, penuhi boleh ke tidak. Bagi membentangkan masalah academically ada sandaran masing-masing, dan kita akan rasa lebih tenang kalau kita ada pegangan. Kalau kita langsung tidak didedahkan dengan pegangan itu, takut terumbang ambing. InsyaAllah ada soalan, saya tengok telefon ada yang sampai sini, kita akan lupa insyaAllah. Lepas tu ada masalah fikah semasa yang mungkin saya akan pilih. Di antara yang kita fikirkan yang praktikal lah, yang sedang kita hadapi, misalnya macam bab nikah, bab wali, siapa yang boleh jadi wali, siapa yang tidak, siapa yang sah wali, siapa yang tidak, bab nikahan, bab muamalat dan sebagainya. Dan banyak benda yang dijadikan sebagai fiqh semasa. Saya ada kitab yang saya tulis yang dengan keluarga saya dengan nama Fiqh Harian tu, tapi itu banyak sangat masalah-masalah kecil yang saya rasa dalam tu pun tidak akan berubah juga. Sebagai fiqh harian, dulu di universiti saya mengajar banyak tahun fiqh harian, fiqh yang kita guna harian. Katakan contohnya macam bab akikah yang kita sudah dapat anak, akikah apa yang
Bagi akikah orang kafir boleh makan tak tidak. Jadi masalah. Mana kambing pula, kambing sekarang ni pula yang dicindik telinga dia, yang rabit telinga dia pula. Kemudian ada lembu yang dibawa masuk daripada New Zealand, daripada Australia, yang kena potong tanduk dia. Kau tak potong tanduk dia, dia duduk dalam kapal ramai-ramai. Jadi kena potong tanduk dia. Bila potong tanduk dia, makin nak akikah, makin nak kurban. Apa kono lembu ni? Cacat celah tu boleh buat kurban ke tidak? Itu masalah fiqh yang saya rasa di antara benda yang semasa. Kemudian masalah muamalah, masalah bank, masalah riba tak riba ni. Paling pun ada masalah perniagaan internet. Itu dia ada masalah yang saya rasa saya nak bentangkan bagi mendapat satu gambaran. Sempurnanya sudah pernah dengar masalah itu yang dapat saya kupaskan di kehendak semasa. Itu insyaAllah. Di samping itu, kalau saya fikir juga mungkin tuan-tuan perempuan jarang mendengar secara khusus hadis-hadis kursi. So, hadis kita dengar hadis-hadis yang bukan kursi kadang-kadang. Tapi ada yang membahaskan hadis kursi sahaja. Kita tengok hadis kursi. Dan masalah zikir, masalah tarikat yang menjadi isu tak pernah berhenti, perlu kepada kupasan kita dapat melihat. Jadi antara benda yang saya fikir untuk menyambung lepas habis buku ni sebagai menyelesaikan. Saya tengok soalan pun banyak yang relevan pada akan datang.